Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Pahang FM Satu Pilihan. Seperti yang kita war-warkan sebentar tadi ya. Iya. Kita hari ni kita ada tetamu bersama dengan kita pada hari ni. Baik. Dan tetamu kita sudah pun berada di konti. Benar. Yang itu kalau tak kenal ni kamu tak tahulah ya. Sebab sebelum ini pejabat dia duduk sebelah je dengan kita. Benar. Cuma sekarang ni dia jauh sikit. Jadi ini dia tu Yang hormat Datuk Haji Fadzila bin Saleh, selaku pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Pahang, yang sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk ceritakan berkenaan dengan program Sejati Komuniti Madani Pemacu Ekonomi Community. Dia punya tu. Okey. Datuk, dekat sikit dengan maknya Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia cerita kita hari ni berkenaan dengan program Sejati Komuniti kan. Ini orang kata kalau program Sejati ni lebih kepada mengeratkan silaturahim bersama-sama dengan masyarakat sekalian dah. Jadi kita nak tanya juga kepada Datuk ni, orang kata ni orang khabar tu lah, kita nak tahu orang khabar lebih lanjut lah mengenai program sejahtera komuniti madani ni. Bukan apa kalau kita tak tahu lebih lanjut orang khabar daripada itulah dia punya background dan sebagainya, macam mana boleh terwujudnya dan sebagainya. Betul. Jadi boleh Datuk terangkan sikit mengenai kita punya program ini. Ya, betul. Silakan Datuk. Terima kasih kepada DJ Izwan dan DJ Ain pada petang ini yang bersama di sini. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak pada semua pendengar Pahang FM pada ketika ini, dan semoga semua kita diberkati dan dirahmati Allah. Baik. Amin. Jadi terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih pada pihak pengurusan RTM Pahang ataupun Pahang FM sendiri. Sama-sama. Dan kedua-dua DJ yang saya kasihi, DJ Ain, DJ Izwan yang bersama-sama dengan kita pada kali ini. Okey. Jadi merujuk pada tajuk bual bicara kita pada petang ini, iaitu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai program Sejahtera Komuniti Madani ataupun nama ringkasnya Sejati Madani ini. Ini adalah merupakan satu program baru, satu program yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui satu bacaan bajet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa membentang Undang-Undang Pembekalan 2024 kepada rakyat pada 13 Oktober 2023. Baik. Jadi ekoran daripada dasar baru ini yang dibuat, maka unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ataupun ICU JPM diberi tanggungjawab untuk menyelaraskan perkara ini dan menyelia program ini, insya-Allah. Jadi program Sejati Madani ini mungkin ada yang tertanya-tanya apa dia program Sejati Madani ini, apa yang kita sebenarnya tu Jadi pendekatan yang dibawa di bawah peti program Sejati Madani ini adalah merupakan pendekatan bottom up approach kita panggil. Satu yang diilhamkan, yang didatangkan oleh komuniti sendiri. Apa dia nak buat, apa program dia, yang dia juga mengenal pasti keperluan mereka ini dan menentukan program yang ingin dilaksanakan. Dan pelaksanaan program Sejati Madani ini sebenarnya melalui peruntukan daripada Kementerian Kewangan sendiri, daripada MOF. Jadi apakah tujuan, mengapa kita kerajaan memperkenalkan program Sejati Madani ini? Yang pertamanya adalah untuk memperkasakan aktiviti ekonomi komuniti dan membuka peluang pekerjaan baru dan peluang meningkatkan pendapatan komuniti tersebut. Yang kedua, mengangkat martabat ekonomi komuniti yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih bermakna. Yang ketiga, menggalakkan komuniti untuk lebih proaktif dalam perancangan ataupun merancang program yang dapat merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti dia tadi. Yang seterusnya, memberi manfaat kepada seluruh komuniti melalui pelaksanaan program yang bersesuaian dengan keperluan sebenar masyarakat. Dan yang penting sekali, kita dapat memanfaatkan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan dengan jayanya kita melaksanakan program ini. Dan juga setelah kita tahu apa latar belakang itu, mungkin ada yang bertanya untuk apa sebenarnya peruntukan. Saya pun tertanya juga. Jadi kita ada 5 sektor tumpuan kita di bawah peruntukan Sejati Madani. Yang pertama sekali kita panggil sektor pertanian dan makanan. Yang ini macam-macam aktiviti pertanian boleh kita buat. Saya tadi pun kebetulan sempat pergi ke Ubay dan jumpa Tok Empat, dia tengok ada aktiviti pertanian di situ. Aktiviti tembikai, dia nak bela keli dan sebagainya. Jadi benda-benda
Bila itu jatuh di bawah aktiviti pertanian dan makanan. Okey. Yang kedua, kita ada kraft tangan dan jahitan. Jadi kraft tangan ni banyaklah, kadang usaha-usaha kraft, usaha jahitan yang diusahakan oleh komuniti yang telah pun bermula. Okey. Yang seterusnya adalah herba dan kesihatan. Ini adalah nak tanam tongkat ali ke ataupun herba-herba lain yang bersesuaian. Yang keempat, antara yang popular juga pelancongan dan hospitality. Baik, betul. Kita biasa dengar inap desa, ada homestay. Dia dah mula mengusahakan. Jadi dengan adanya peruntukan ini, dia boleh menggunakan di bawah sumber ini sebagai satu sektor dia yang boleh digunakan. Yang kelima, aktiviti hijau dan kitar semula. Yang ini sebagai contohnya, ada komuniti yang menggunakan konsep 3R, contohnya recycle, reuse dan sebagainya itu. Dia boleh kembangkan dengan bawah peruntukan ini. Jadi kerajaan menyediakan satu jumlah peruntukan yang besar juga. Dan nilai geran bagi setiap komuniti itu akan diberikan antara 50,000 sehingga 100,000 bagi setiap komuniti di bawah program Sejati ini. Jadi besarlah harapan saya agar banyak komuniti di negeri Pahang kita ni lah, di barat, di timur ni akan memohon di bawah program Sejati ini. Ini benda-benda yang bagus untuk kita punya masyarakat khususnya kita yang nak memulakan aktiviti perniagaan dan sebagainya kan, untuk boleh mendapatkan grant bagi memulakan perkhidmatan kepada masyarakat yang lain sebenarnya. Itulah. Kalau ikutkan sebelum ini banyak je yang kita dapat daripada program kerajaan, betul. Tapi ini salah satu yang terbaru lah. Dari sudut pertanian dan makanan, jahitan dan kraft tangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitality, serta aktiviti hijau serta kitar semula. Yang ni banyak sebenarnya yang orang kata masyarakat kita sedang buat sekarang ini kan. Kena ambil peluang Siapa nak bagi tu nilai geran antara 50,000 hingga 100,000. Betul. Saya rasa ini mungkin tengok jugalah berpendapatan daripada macam contoh tanah dan sebagainya kan, baja dan sebagainya. Itu dia. Baik Datuk, untuk yang seterusnya kan, maksud program Sejati ni ialah katanya tadi program yang bertujuan meningkatkan pendapatan komuniti yang dilaksanakan oleh sesuatu komuniti lah. Sebagai contoh JKKK kampung dan sebagainya kan, yang cuba mengusahakan tanah yang terbiar contohnya. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan takrifan komuniti yang boleh memohon tu. Terima kasih DJ Ain. Jadi kita sebut secara umum komuniti. Komuniti ni secara umumnya banyak. Komuniti dan sebagainya. Cuma dalam konteks Sejati Madani ini, komuniti yang kita maksudkan ada lebih mengkhusus kepada kumpulan orang ataupun masyarakat yang tinggal di satu daerah ataupun di negeri Pahang kita ni lah. Tetapi tidak termasuk NGO. Badan Bukan Kerajaan tak termasuk. Faham. Jadi komuniti yang layak memohon sebagaimana yang termaktub dalam peraturan kita bagi maksud di negeri Pahang ini adalah kumpulan yang telah dikenal pasti layak memohon. Yang pertama sekali yang kita pasti Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung tu sendiri, JPKK. Dia ada komuniti, dia ada akaun dia dan dia boleh memohon. Faham. Yang kedua, komuniti orang asli pun boleh. Yang ini kita akan selaraskan dengan Jakwa juga yang layak tu. Yang ketiga, komuniti kampung yang mendapat pengesahan daripada pegawai pejabat daerah ataupun KKDW ataupun bahagian perancangan ekonomi negeri. Sebagaimana kita maklum bahawa ada komuniti-komuniti yang wujud kadang-kadang tidak didaftarkan secara resmi di bawah daftar pertubuhan, di bawah yang sukan tak ada. Dan dalam konteks kita Sejati Madani ini, pegawai daerah boleh mengesahkan bahawa ini komuniti yang boleh diberi bantuan. Jadi melalui pengesahan daripada pegawai daerah itu menjadikan komuniti ini layak untuk mendapat geran di bawah Sejati Madani ini. Yang berdaftar kena ingat benda tu yang berdaftar. Kemudian yang keempat iaitu persatuan penduduk yang berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan ini, banyaklah KRT dan sebagainya. Jadi ini adalah antara yang boleh memohon kita punya peruntukan geran di bawah Sejati ini. Seterusnya sikit, bagaimanakah dalam konteks ini hanya satu permohonan bagi setiap komuniti. Tak bolehlah pula satu komuniti 2, 3, 4 permohonan buat kita tidak membenarkan. Dia hanya satu saja bagi setiap komuniti dan jumlah geran dia antara 50,000 ke 100,000 seperti yang saya sebutkan tadi. Walau bagaimanapun komuniti ini dia boleh memilih sama ada satu aktiviti ataupun 2 aktiviti. Sebagai contoh, saya beri Kubai tu dia nak buat 2 aktiviti. Satu dia nak bela ni orang Pahang orang Rauk pelihara pelihara ikan keli dan juga menanam buah tembikai itu. Dia boleh walau bagaimanapun
geran dia tetap juga 100,000 tu, tak boleh lebih. Dia tak boleh jadi 200,000 lah, tak boleh. Maknanya 100,000 tu untuk dua perkara lah. Ya, dia boleh. Sama ada dia boleh memilih satu atau lebih, tapi geran dia tetap maksimumnya 100,000 juga. Jadi pandai-pandai lah ya. Ya, betul. Jadi ini bermaksud bahawa permohonan ini akan dihantar sekaligus, walaupun dua program, tapi dihantar satu sajalah. Cuma suka saya mengingatkan bahawa permohonan ini hendaklah tidak melibatkan aktiviti pembangunan fizikal infrastruktur seperti pembinaan, pengubahsuaian baik pulih bangunan dan serta pepadatan tu tak boleh. Betul-betul untuk aktiviti pertanian dia tu sahaja. Dia tak boleh nak buat jalan pula ke masa tu, tak boleh. Yang tu tak masuk. Itu kerja PBT ya. Kemudian pemohon juga tidak program juga tidak berbentuk yang boleh menimbulkan isu sensitif berkaitan dengan nama kaum yang dimiliki oleh individu ataupun tidak menepati skop sejati madani. Itulah. Baik, faham. Itulah antaranya ya. Ya, ini kita kata dalam komuniti. Dan mungkin juga kejap lagi nak tanya juga, mungkin juga ada yang tertanya untuk perseorangan tak ada ke Datuk? Kejap lagi kita tanya lah. Kita bertanya mengenai itu. Apa pun kita berhibur dulu, kejap lagi kita bersama. Kita nak bersama dengan Kelangit katanya tak mau dusta. Jadi terus dengar Pahang FM, satu pilihan. Okey, kita masih lagi borak-borak, tapi sekarang kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Yang Hormat Datuk Haji Fazila bin Saleh, program Sejati Komuniti Madani, Pemacu Ekonomi Komuniti. Jadi apa yang Datuk ceritakan tadi, saya rasa sedikit sebanyak kita boleh mengembangkan jugalah pendapatan para masyarakat kita yang tidak bekerja kan. Ini boleh menjadi yang kata sumber pendapatan lah. Mana komuniti setempat tu dia buat program macam ni, dia minta dana daripada Kementerian Keuangan dan sebagainya, daripada pihak pembangunan ni lah kan. Kemudian mereka buat satu pertanian berkenaan dengan cili dan sebagainya, fertigasi apa benda semua kan. Dan dia boleh mengupah pekerja-pekerja kan. Di situ boleh menjana pendapatan sebenarnya. Jadi kita nak bertanya, tadi Datuk dah cerita dah mengenai manfaatnya kepada komuniti dan sebagainya, mengenai program ini. Jadi mungkin ada yang berminat sedang mendengarkan kita ketika ini, tengah berbincang dengan Tompat dan juga AJK-nya, bagaimana caranya nak nak meminta, nak memohonnya. Dia tiba-tiba datang lampu ting. Dia datang idea. Jadi boleh Datuk ceritakan lebih lanjut lah. Terima kasih DJ Ain, DJ Izzuan. Jadi untuk makluman para pendengar Pahang FM, permohonan ini boleh dibuat secara atas talian melalui sistem My Sejati Madani oleh mana-mana wakil yang terdiri dari kalangan ahli JPKK itu sendiri ataupun komuniti kampung yang telah diberi kuasa atau wakil yang dilantik oleh fungsi JPKK itu sendiri. Jadi sistem ini insya-Allah akan dibuka secara resmi untuk permohonan setelah perasmian ataupun peluncuran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi proses permohonan kita untuk tujuan Sejati Madani yang pertama sekali, iaitu dia kena memohon ID pengguna sistem My Sejati Madani dulu. Yang boleh dibuat dengan menemuat naik CJ pelantikan fungsi JPKK, Ketua Kampung, Tok Batin, ataupun surat pengesahan komuniti berserta salinan penyata bank yang disahkan oleh bank yang didaftarkan atas nama komuniti. Itu yang pertama. Dan juga satu akaun bank hanya boleh didaftarkan untuk satu komuniti sahaja, sebagaimana saya sebut tadi lah. Dan sistem akan mengenal pasti sekiranya permohonan menggunakan akaun bank yang telah didaftarkan itu. Jadi dalam konteks permohonan ini hanya satu ID pengguna sahaja dibekalkan kepada setiap komuniti itu. Dia tak boleh minta dua, dia minta satu je. Yang nak pandai-pandai minta dua ya. Buat dua aktiviti tak apa. Dua aktiviti tak apa. Kemudian ID pengguna akan dijana serta-merta selepas pendaftaran ID pengguna itu dilakukan. Faham. Kemudian bila dah dapat ID tadi, barulah dia meneruskan permohonannya. Permohonan. Jadi dua cara kaedah kita memohon. Yang pertama sekali, pemohon boleh membuat permohonan program Sejati Madani melalui sistem dengan melengkapkan maklumat dalam permohonan program serta memuat naik dokumen-dokumen diperlukan dalam bentuk format yang ditentukan. Dia ada format dia. Bila dia dapat aja sistem tu, dalam sistem tu menjelaskan apa maklumat-maklumat, data-data yang perlu dia masukkan dalam permohonan itu. Itu kemudian dia terus angkatlah ke kita di Pejabat Pembangunan Negeri untuk diproses. Itu kaedah yang pertama.
Bagi kaedah yang kedua, memandangkan kita di negeri Pahang ni negeri kita besar, ada yang dia ada yang agak belah-belah ke dalam ke pedalaman sikit, dia belah Jerantut, belah laut tempat saya pun ada tempat-tempat internet pun tak tercapai. Jadi pemohon yang tidak mencapai internet ni boleh dengan ID pengguna tu boleh pergi ke pejabat kita, di pejabat SDO, dia bawa lah. Jangan, bukan satu halangan pula dia, bila dia tak ada internet dia tak boleh dia datang, kita entertain lah dia, kita layan lah dia, kita tunjuk macam mana nak isi sebagainya. Kalau katakan jauh pejabat pembangunan ni di Kuantan, dia boleh pergi pejabat daerah tempat dia pun boleh. Kita akan berurusan dengan pejabat daerah untuk menentukan, untuk kita menangani mana ni, untuk membantu pemohon. Sebab bukan semua orang yang boleh dengan IT. Ada kadang-kadang komuniti ni dia tak biasa dan dia perlu bantuan, kita bantu dia begitu. Ataupun pusat digital ekonomi Pedai pun boleh juga. Jadi hanya permohonan yang lengkap diproses dan keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon secara terus melalui sistem. Pemakluman melalui sistem. Kita akan bagi melalui sistem. Dia akan dapat semua keputusan itu melalui sistem. Selepas mendapat kelulusan daripada jawatankuasa pemilihan dan kelulusan. Itu tu. Sekiranya permohonan program telah ditolak, pemohon boleh juga memohon semula. Dia gunalah ID tu. Mungkin ada tak kena katnya dalam permohonan tu, cerita mungkin ada nak itu sikit, dulu tak cukup, jadi mungkin boleh dilengkapkan dan kita proses, kita ini juga kita terima juga. Faham. Itu antaranya. Dia mudah saja ya. Kalau kata celik IT sikit boleh lah kita buat sendiri. Kalau rasa macam kurang pandai dan sebagainya, boleh pergi ke pejabat daerah dan juga pusat ekonomi digital. Kat situ ada orang yang membantu. Pejabat pembangunan negeri pun boleh. Pejabat pembangunan negeri pun boleh, tak ada masalah ya. Dengan caranya memuat naik apa namanya dokumen-dokumen yang diperlukan lah. Adalah nanti garis panduan tu. Ada disenaraikan nanti Baik. Okey, untuk seterusnya, kalau macam contoh dah buat permohonan ni dalam internet dan sebagainya, lepas tu macam mana dia nak tahu yang dia ni terpilih? Macam tadi kita tahu dia adalah salah satu komuniti JKKP, JKW dan sebagainya. Lepas tu macam mana pula nak tahu dah dia ni memang JKKP dah ni? Nak tahu dia tu dipilih tu macam mana? Ada kriteria syarat-syaratnya tak? Dia pendetailan pada syarat-syarat itu akan ditentukan setelah garis panduan kita keluarkan nanti setelah pelancaran itu. Kita dah ada secara umum tadi pun dah ada syarat-syarat, saya dah sebut komuniti, jenis komuniti, dan ini agak open sebenarnya. Asal komuniti cukup syaratnya, berdaftar komunitinya, sahnya, jadi boleh memohon dengan kita. Dan kita akan membuat nilaian pada apa yang dia cadang nak buat tu. Macam contoh bila saya pergi tengok tadi, ada yang telah memulakan usaha. Jadi bila macam di Ubay tadi, dia dah mulakan tembikai. Jadi dia mahu untuk mengembangkan lagi, mengembangkan aktiviti dia, mengembangkan pasaran dia, mengembangkan promosi dia. Jadi kita akan nilai yang itu. Itu fungsi jawatankuasa pemilihan nanti akan buat penilaian pada aktiviti dia. Jadi maknanya ada dua benda. Yang pertama kita nilai dari segi kesahihan badan komuniti itu, sah dari segi undang-undang. Yang kedua dari segi aktiviti yang dia nak buat, itu pun kita akan nilai juga. Kita tengoklah viable tak viable. Mungkin kalau katakan tengok tak menasabah sangat, mungkin kita minta cadang lah yang lain. Betul. Jadi itulah antara perkara-perkara yang akan kita tengok. Jadi ni orang kata ini salah satu perkara yang cukup memberi bantuan, membantu kepada komuniti, terutama untuk orang kampung dan sebagainya. Bila membabitkan orang kampung dan sebagainya. Jadi mungkin ada harapan daripada Datuk mengenai program kita pada hari ini, dan mungkin sekali lagi nak wah-wahkan kepada komuniti-komuniti yang sedang mendengar kita, ambil peluang ini untuk masa depan komuniti itu juga. Jadi mungkin ada kata-kata begitu. Silakan Datuk. Terima kasih. Jadi antara harapan saya yang sangat besar berkaitan dengan ini adalah kita sebenarnya ini adalah peluang yang diberikan kepada kita. Satu peluang kerajaan menyediakan satu grant yang begitu besar untuk kita ambil. Jadi dalam konteks ini kita benda ini ditawarkan di seluruh negara kita. Jadi saya sangat berharap orang Pahang kita kena ambil peluang ini. Betul. Dan konsep kita adalah berasaskan kepada first come first serve ni. Benda tu akan habis kalau kita lambat grab, kalau kita tak bersedia, kalau kita tak laju, maknanya orang lain lebih laju, orang lain akan dapat, kita tak dapat. Tapi walau bagaimanapun dalam pada semakan saya di negeri Pahang kita mempunyai senarai yang panjang. Kami dah membuat survey daripada daerah-daerah, kita dah tahu dah benda dia hendak. Dan majoriti kita adalah untuk aktiviti pertanian dan juga pelancongan. Dia ada inap desa, dia ada homestay dan sebagainya.
Jadi saya akan terus, kita akan follow up terus. Kita maklumat dah ada, kita akan follow up terus. Dan kita akan tengok dari segi syarat-syarat asas bagi membolehkan dia dipertimbangkan. Daripada aspek komuniti ni, biasa kalau JPKK tak ada isu. Itu memang badan yang sah. Dia dilantik oleh kerajaan, tak ada isu dah. Mungkin badan-badan lain yang perlu disahkan oleh pegawai daerah saja yang perlu kita nilai. Tapi kalau dalam konteks JPKK, KRT ni tidak ada isu. Benda ni telah ada di bawah undang-undang. Betul, dia ada di bawah undang-undang dan benda tu memang dia diwujudkan begitu oleh kerajaan. Jadi itu harapan saya, dan saya juga memikirkan mungkin ada yang tidak begitu jelas lagi daripada apa yang saya jelaskan, saya terangkan ini. Dia boleh saja berhubung dengan kita di pejabat SDO, di pejabat pembangunan negeri, di talian 09 531 8333. Dia telefon kita akan bagi penjelasan pada dia lagi lah. Sebab saya percaya ramai yang berminat. Bila kita tengok ni ramai yang suka, dia dah ada usaha, dia nak besarkan usaha, dia nak majukan usaha kita. Jadi antara saranan saya yang terakhir itulah, rebutlah peluang ni. Kita orang Pahang, kita jangan ketinggalan dalam mengambil peluang yang untuk memajukan komuniti dan memajukan diri kita sendiri juga. InsyaAllah, mudah-mudahan kan. Amin. Jadi cubalah grab dia punya ni, apa namanya, peluang ini supaya kita dapat menjamin keterjaminan kehidupan kita dan juga komuniti setempat sebenarnya. Dia tak ada masalah kalau awak nak buat benda-benda pun, tapi yelah kan, orang kata dana tu diperlukan juga. Jadi tadi Datuk dah bagi tahu kat saya, kat kita tadi kan, off air tadi, perseorangan tak boleh. Tidak benar. Perseorangan tu bukan kata tak boleh untuk program ni, untuk komuniti. Kalau perseorangan tu dia ada lagi program lain. Jadi kena ingatlah. Dan satu lagi diingatkan kepada NGO pun tidak boleh tidak boleh dan tidak digalakkan lah untuk mohon, sebab ini hanyalah untuk komuniti semata. Itu dia. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Datuk bersama dengan kita pada hari ini. Ya, betul. Sekali lagi kepada Yang Hormat Datuk Haji Fazilah bin Saleh selaku Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Pahang kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini. Selamat puasa Datuk. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah nanti kita akan orang kata banyak lagi ni program-program yang tersedia, boleh kongsi dengan kita nanti. InsyaAllah. Betul. Untuk hari ini kita bercerita program Sejati Komuniti Madani, pemacu ekonomi komuniti. Jadi kita teruskan untuk hiburan kita. Ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk, dan kita teruskan lagi hiburan. Jadi baik, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.